Semua pelumba berada di kedudukan green. Ini pelumpaan yang kalau berdasarkan catatan masa mereka sangat rapat. Mereka ada 8 pusingan untuk mereka lakukan. 8 pusingan untuk 28 pelumba akan dilepaskan. Sekarang menantikan lampu merah dan nyala dan dipadamkan untuk mulakan perlumbaan. Itu dia, kita lihat siapa yang bermula dengan baik. Itu di hadapan meluncur laju Faris Hafiz Abdul Rahman yang meluncur laju begitu baik sekali, tapi ada laluan lurus yang panjang menuju ke Selekoh yang pertama. Peluang untuk dapatkan konsul untuk mengejar dan Faris Hafiz yang berada di depan. Itu saya lihat cuba Casey yang cuba untuk mara ke depan dua pelumbanya yang berada dalam kelompok hadapan ini. Mulanya cukup bertenaga dari Faris Hafiz. Dia masih berada di depan, tapi kelompok besar ini suka untuk jangka, tetapi persaingan ini yang kita mahukan. Faris Hafiz, di situ juga terlibat Harith Farhan dalam kelompok di hadapan ini. Dalam kita ada banyak pelumba. Harith Farhan sempat masuk untuk berada di belakang Faris Hafiz. Kita akan lihat lagi satu pusingan nanti sampai ke barisan permulaan untuk kedudukan mereka, kerana saya rasa banyak perubahan berlaku dari belakang tadi. Pelumba Casey yang meluncur laju, Firdaus Hamdan yang bermula dengan begitu baik, dan ada seorang lagi pelumba Casey, saya rasa Irfan Haikal Hamidi juga bermula dengan baik. Kita akan lihat nanti mana kedudukan mereka, tapi masih lagi rapat antara kesemua pelumba di awal perlumbaan ini. Adib Rosli juga terlibat di sini dalam kelompok di hadapan. Namun Selekoh yang ke-8 ini, Selekoh yang akan terus memperlihatkan garisan lurus menuju untuk melengkapkan pusingan pertama. Masih lagi jauh sekarang ini untuk Hafiz untuk berada di depan. Kedudukan yang kedua sengit 3. Di sini agak rapat kedudukan 4 dan ke-5 tadi. Persaingan begitu dekat. Ini dia kedudukan selepas pusingan yang pertama. Faris Hafiz. Tadi kita bersama on board dengan Hafizah Rofa yang di hadapan Faris Hafiz masih lagi tadi awal muka terapun dari pintar Faris Hafiz. Baru dalam kata pintar pun dia. Keadaan 3-4 orang pelumba yang terlibat. Tapi Hafizah dapat lepas 3 pelumba yang terjatuh, dan seorang pelumba Casey Racing salah seorang, dan pelumba Waipang juga seorang terlibat dengan pelanggaran di Selekoh yang pertama tadi. Tapi kembali di depan itu telah lihatkan pada sayang Syukran Ahmad Syukran. Kalau Aizat dalam shoot-out tadi dia berlanggar bersama dengan Hafizah Rofa. Namun keadaan ini sayang, dia seolah terkena bersama dengan Firdaus Hamdan juga dan dia membawa sekali Firdaus Hamdan siapa yang terjatuh. Tapi kita akan berikan kepastian nanti siapa yang terjatuh. Tapi di hadapan saya kira Faris Hafiz masih lagi di kelompok hadapan bersama dengan Hafizah Rofa juga berada dalam kelompok hadapan ini pada kedudukan, tapi menuntut laju di depan mendahului lain-lain pelumba sekarang. Kita lihat ke 18 itu adalah Adib yang cuba untuk naik. Syafiq Rasul di tempat yang pertama, Adib di tempat yang kedua kalau berdasarkan catatan masa sampai ke sang penamat. Tapi Adib tenggelam sikit ke belakang, kerana itu adalah Harith Farhan yang meluncur laju di depan. Semakin menarik, sentiasa berubah kedudukan pendahulu setiap pusingan Harmi, dan sekarang ini Harith Farhan. Dan lagi menarik juga kerana ada Daniel Johan, pelumba pasukan Tetuan Racing yang kali pertama dalam CP125 ini. Dia berada di depan sekarang. Saya rasa Daniel Johan bernombor 30 juga berikan cabaran Hafizah Rofa. Selagi kita bersama dengan Hafizah Rofa untuk melihat bagaimana kedudukan di hadapan dia mengejar. Hafizah mengejar untuk mencatat satu lagi kemenangan, tapi 30. Tadi kita lihat mereka menang dalam kategori Wira, dan mereka cuba lakukan kemenangan yang kedua di litar antara Sepang Selatan ini. Daniel Johan datang secara tiba-tiba. Adib juga tidak melepaskan peluang. Harith Farhan masih konsisten dalam kelompok di hadapan ini. Jadi ada 3, 6, 7 sebenarnya pelumba dalam kelompok hadapan. Jadi persaingan di permulaan masih jauh sebenarnya Armi untuk mereka menuju penamat saingan pelumba pusingan ketiga ini. Inilah debarannya, kadang ada 6 pusingan lagi. Di depan Hafizah Rofa itu hampir-hampir tadi terjatuh, tapi dapat meneruskan kembali perlumbaan. Inilah kedudukan yang sangat rapat antara mereka. Cuma sekarang ini adalah preview tadi saya katakan, kerana keluar Selekoh terakhir menuju ke garisan penamat pecutan. Itu yang sangat penting dalam perlumbaan ini, kedudukan yang rapat antara mereka, terutama di kelompok hadapan ini.
kita ada berapa pelumba? 7 yang dipisahkan kurang daripada 1 saat. Selekor kedua perlu lebih berhati-hati, ada kelompok yang ramai 7 pelumba tapi kesemuanya masih dalam kawalan yang begitu baik. Dan ini pelumba yang jatuh tadi iaitu Syukran, Ahmad Syukran. Sayang untuknya, baru 2 pusingan 2 lap dia terpaksa dikeluarkan. Daniel Johan mungkin debut bersama pasukan ini akan mencatat kemenangan, tapi kita lihat pelumba One SOX yang mengelilinginya sekarang ini dan tidak memberikan peluang. Hafizah Rofa, Nur Hakim, Nur Hafizullah dan juga Syafiq Rasul yang berkeliling. Adib dalam kumpulan ini juga tadi seketika kita nampak Haris Farhan Bahari juga pernah berada di depan dalam kelompok hadapan ini, tapi sekarang ini hilang sedikit. Tapi dia Daniel Johan yang muncul laju di depan sekarang. Mungkin akan ada kelebihan kepada pelumba One SOX kerana mereka saling membantu. Kita lihat begitu rapat masuk dari bahagian dalam seiring. Ya, ada rakan-rakan yang boleh membantu. Tapi dia hampir-hampir terjatuh. Kerana ni litar yang lebar, jadi mereka ada racing line yang mereka boleh pilih laluan yang mereka boleh pilih. Tapi Daniel Johan sampai ke garisan penamat terlebih dahulu tempat pertama dengan lagi 4 pusingan lagi akan tamat dengan Hafizah Rofa sekarang telah pun sampai di belakang Daniel Johan. Hafizah Rofa berjaya untuk melepasi. Ketika sampai di selekor yang pertama ini, Hafizah berada di depan sekarang. Hafizah Rofa di tempat yang pertama melepasi, dapat memintas Daniel Johan. Satu persaingan yang cukup mendebarkan, cukup sengit. Namun Daniel masih lagi konsisten, dia sentiasa mengiringi dalam kelompok 3 pelumba di depan, di mana kedudukan Adib agak ke belakang sedikit tapi masih dalam kedudukan 5 pelumba di hadapan ini. Adib mengekori rapat, tidak melepaskan, tidak mahu menjarakkan terlalu jauh. Kalau kita lihat ada ketika 3 pelumba di depan akan terus menolak satu sama lain untuk laju lagi, untuk menolak terutamanya Daniel Johan. Ketika ini kita tengok dia di depan. Kedudukan yang masih lagi rapat antara mereka. Walaupun kita lihat ada jarak sedikit, tapi sebenarnya kedudukan sangat rapat, kurang 1 saat antara mereka. Dan di hadapan di antara Daniel Johan dan 3 pelumba pasukan One SOX yang berada di sekelilingnya sekarang. Dari bahagian dalam kita lihat cuba untuk masuk tadi. Itu adalah Irfan Haikal, saya rasa nombor 88, Irfan Haikal Hamidi yang cuba untuk masuk di bahagian dalam. Sekarang kita pulang kepada strategi masing-masing, taktik yang mereka gunakan untuk mengekori atau cuba melarikan diri. Tapi dalam kedudukan sekarang saya rasa dengan 3 pusingan lagi tamat, mereka akan berada dalam kelompok ini dan dalam pusingan akhir akan cuba untuk lari, untuk berada di depan. Dan ini adalah satu yang agak suka pada lain-lain pasukan kerana kita lihat Hafiz Rofa, ada Syafiq yang boleh membantu dan Nur Hakim juga berada di situ untuk membantu. Dalam keadaan ini mungkin kesukaran Daniel Johan nanti di penghujung, di lap yang terakhir. Itu mungkin kalau terus berlaku dalam keadaan ini, kerana 3 pelumba One SOX mereka saling membantu akan mungkin menutup ruang keadaan pelumba yang akan memintas pelumba di hadapan nanti. Itu boleh dilakukan oleh mereka. Mereka boleh saling membantu. Dan lain pasukan perlu tidak membenarkan 3 pelumba ini berada di depan kerana jika tidak suka untuk mereka mengejar. Kerana terjatuh, terlepas peluang di dalam kelompok hadapan. Saya rasa lihat pada nombor motosikal tu Adib, saya rasa Adib yang terjatuh. Faris Hafiz juga telah pun terkeluar dari perlumbaan. Pelumba yang berada di petak utama, Faris Hafiz sangat kecewa terkeluar dari perlumbaan. Adib juga telah pun keluar dari perlumbaan. Seperti Adib tadi, tapi saya nak pastikan dulu bukan Adib rasanya. Rasanya Idlan tadi 19 ya, maafkan saya, Adib masih dalam perlumbaan. Dan sekarang kita lihat dia Johan cuba masuk di antara 2 pelumba pasukan One SOX. Adib masih ada lagi. Adib masih ada dalam kumpulan ini. 88 yang cuba juga pasukan KC yang cuba untuk berikan cabaran. Irfan Haikal Hamidi yang cuba untuk berikan jawatan. Daniel Johan yang sentiasa berada di depan. Kita dalam 2 pusingan yang terakhir sekarang. 2 pusingan terakhir. Perebutan untuk memenangi perlumbaan ini sengit di antara 6 pelumba yang kita lihat sekarang ini. Perlumbaannya semakin agresif. Jadi mereka perlu memecahkan keadaan dominasi di 3 pelumba One SOX ini untuk cuba memberikan saingan di penghujung pusingan yang terakhir nanti. Tapi kita perhatikan Adib sebenarnya, kerana Adib adalah pelumba yang sangat berpengalaman. Dan apa yang Adib boleh lakukan, sekali lagi kita bersama dengan Hafizah Rofa yang mengintai Daniel Johan yang berada di depan. Faris Hafiz melihat perlumbaan, kecewa kerana tidak dapat untuk meneruskan perlumbaan ini. Dan kerana kita katakan tadi, kerana Adib di belakang, Adib adalah pelumba yang sangat berpengalaman. Dia tahu apa untuk lakukan, cuma sekali mengikori. Tapi
kita berikan juga perhatian di hadapan untuk perlumbaan ini kerana sering bertukar kedudukan ini. Sangat suka. Mungkin keluar rekod akhir nantilah. Situ yang kita akan lihat mereka akan memecut sampai begini kedudukannya. Untuk sampai ke sana penamat nanti pada peringkat 30 bersebelahan sampai ke sana penamat pada kedudukan 0.301 saat saja antara 30 buah Syafiq Rasul, Daniel Johan dan Irfan Haikal Hamidi. Dari belakang Adib datang untuk memintas menuju seleko yang kedua. Inilah kita tengok dia hampir-hampir. Daniel di belakang hampir-hampir menggugat kedudukan Adib di sana. Kita lihat inilah pusingan yang lebih mendebarkan. Hafizah Rofa terus memberikan saingan keadaan Adib di depan. Ya, Daniel yang tadi hampir terjatuh. Daripada Adib yang baru katakan tadi, Adib belum berpengalaman. Adib sekarang di depan. Dia mengikut dapat saja di belakang tadi. Adib berada di tempat yang pertama tapi dapat dipintas. Dan kedudukan Adib kehilangan tempat yang pertama. 30 bermain soal berada di kelilingnya Daniel Johan di belakang bersama dengan Irfan Haikal. Kita lihat, tak nampak nombor di depan. Tentang siapa yang berada di hadapan sekarang ini. Sama ada Hafizah Rofa atau Syafiq yang berada di tempat yang pertama 24 saya rasa. Tapi Adib sampai, Adib pintas. Adib ada 2-3 selekor lagi untuk Adib. Adib sekarang ini berada di tempat yang pertama. Adib perlu lebih berhati-hati. Saingan yang semakin sengit menuju seleko yang ke-8 nanti. Namun Adib masih keadaan terus mendesak kedudukan Adib. Adib kekal fokus untuk meneruskan perjalanan menuju mencari kemenangan dalam saingan CP125. Tetapi kita lihat saingan cukup sengit bersebelahan dengannya. Hampir-hampir akhirnya dia dipintas. Dia ditewaskan di penghujung. Hafizah Rofa sekali lagi. Hafizah Rofa sekali lagi berjaya menangi perlombaan. Memintas Adib berhenti di saat-saat akhir. Di saat-saat akhir perbezaan.